Yang ke-8, solat sunat hari raya. Solat sunat hari raya ni payah kan tuan-tuan. Siapa dia cakap payah? Kan? Alhamdulillah ana dah hurai panjang dalam banyak siri kuliah-kuliah kita. Solat sunat hari raya ni sangat simple dan sangat mudah. Siapa dia kata payah? Ni apa ni? Jemaah susah hati dalam risalah ni pun ada. Dalam buku ni pun ada solat cara-cara kaifiat solat sunat Idul Fitri. Mari saya ajar supaya para jemaah jangan duduk susah hati. Yang pertama sekali kita kena ingat, nama dia solat sunat hari raya. Maka ulama kata sunat muakkad. Ada kata sunat ni sampai mereka wajib. Wajib bukan fardu. Dan yang pentingnya kena buat. Ustaz, kami tak pernah tinggal solat hari raya kecuali orang perempuan uzur. Tapi hari ni macam nak solat? Jawabnya boleh je. Solat sunat hari raya tu kita boleh buat di surau, di masjid, boleh buat di padang, dan kalau kita tak pergi, boleh je kita solat di rumah kita, tak jadi masalah. Tak pernah buat di rumah. Ni nak buat ni, kan? Tahu nak buat. Baik, waktu dia bila waktu? Tanda. Waktu kita boleh solat hari raya, solat sunat hari raya setelah naik matahari syuruk. Tengok dalam takwim tu syuruk mungkin dalam pukul 7 pagi syuruk. Maka kita pergi lagi setengah jam. Sebab kita tak ada nak kejar mana-mana dah. Mana kalau syuruk tempat anda pukul 7, bermakna 7.30 kita mula solat sunat Idul Fitri. Solat Idul Fitri ni berapa rakaat? 2 rakaat je, jangan banyak. Cara solat, dengar. Cara solat, rakaat yang pertama dimulakan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, kita niat dalam hati, saja aku solat sunat Idul Fitri. Usalli sunat Idul Fitri. Jangan payah-payah. Niat dalam hati. Aku solat sunat raya. Cukup dah tu. Kemudian kita baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzii Allahu Akbar kabira. Kemudian kita takbir sebanyak 7 kali. Takbir dulu. Takbir 7 kali. Allahu Akbar. Celah-celah takbir tu kita boleh tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilang kira dengan tangan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis semua takbir 7 kali, barulah kita mula a'udzu billahi minasyaitonir rajim secara perlahan lah. Orang tak baca kuat, orang tak berlagu situ kan. Kemudian bacalah surah Al-Fatihah. Ingat, salatul Id dibaca dengan jahar, dibaca dengan suara nyaring. Kemudian kita boleh baca ayat-ayat yang kita ingat. Ayat apa yang patutnya? Kalau nak tengok dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita baca surah Qaf. Surah Qaf pada rakaat yang pertama dan surah Al-Qamar pada rakaat yang kedua. Tak ingat. Turun sikit. Kita baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, Hal Ataka Hadisul Ghashiyah. Ustaz tak ingat juga. Surah yang imam interim baca tarawih baru ni, surah apa? Saya kuliah dengan keluar Allah. Silakan. Tak ada jadi masalah. Lepas pada Al-Fatihah waladdallin, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian sudah kita takbir, kemudian kita masuk rakaat yang kedua. Kita takbir pula. Ingat, rakaat yang kedua, kita mula berapa kali? Rakaat yang pertama ni 7 kali kan? Yang kedua, berapa kali? 5 kali. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 5 kali. 5 kali. Tak termasuk takbir kita naik tadi. Allahu Akbar daripada sujud. Itu tak kira. Mana 5 kali lagi takbir. Alhamdulillah. Kan? Ingat dah. Rakaat yang pertama berapa? 7. Rakaat yang kedua, 5 kali. Selepas pada tu, sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, kalau kita ingat surah Al-Ghashiyah. Kalau kita baca rakaat yang pertama tadi, Sabbih, yang kedua Al-Ghashiyah. Yang pertama Qaf, yang kedua Al-Qamar. Ataupun bagi 2, tak apa surah tu kalau panjang. Kan? Ataupun surah-surah yang sudah diingati. Wadduha, kita baca Alam Nashrah, kita baca Qul Huwallah, silakanlah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak jadi masalah. Bila habis semua, selesai daripada itu, kita kena ingat. Tanda tuan-tuan. Semua takbir 7 kali pada rakaat yang kedua.
5 kali pada rakaat yang kedua, 7 kali rakaat yang pertama, 5 kali rakaat yang kedua adalah sunat. Sekiranya terlupa, ialah maklumlah kali pertama jadi imam, tak, dipanggil imam entrim ni. Kita pun Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Sudah tu pakai terus lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum belakang jangan kata subhanallah. La, tak perlu. Kalau terlepas pada waktu dia gugur lah dia. Habis kena sujud sahwi ke ustaz? La, tak perlu sujud sahwi. Baik, kalau kita tak terbaca yang pertama ni, yang kedua boleh baca? Boleh je. Jangan pula kata sujud sahwi sebab terlupa tadi, tak ada sujud sahwi. Tidak ada sujud, tak perlu diulang takbir dan tidak perlu sujud sahwi di akhir salat. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Selesai raya. Salat sunat raya selesai dah. Alhamdulillah. Timbul lagi susah hati ni, berapa orang atas WhatsApp dengan saya tu ustaz nak minta tag khutbah. Alhamdulillah. Saya kata sabar sekejap. Jadi mulai semalam saya tengok banyak dah jakim keluar khutbah. Saudara-saudari ahli keluarga sekian. Mana ada belum ni? Doa mai muslimin dan muslimat para jemaah. Tahun ni kita tengok dalam khutbah kita, saudara-saudari, ahli-ahli keluarga, kalau ada mak ayah kat depan, ibu bapa, ahli keluarga sekian, rahimakumullah. Menarik. Teks khutbah tu banyak. Tengok dalam web jakim ada. Kemudian ni majlis agama setiap negeri semua keluar. Kami di Kelantan Maik dah keluar khutbah hari raya. Pendakwah ada sebagainya tulis khutbah. Macam-macam versi ada. Pilihlah mana yang sesuai dengan tempat kita. Cuma Ustaz, sedap Ustaz cakap. Kalau saya langsung tak boleh khutbah ni menggigil ni. Kerebah ke depan anak-anak ni malu. Kita kata solat sunat air raya itu sunat. Khutbah juga sunat. Kalau tak mampu, biarkan. Bahkan ada setengah ulama kata, kalaulah solat air raya di rumah dengan keluarga, la khutbah. Tidak ada khutbah. Tapi kita pegang dengan mazhab Syafi'i kata khutbah juga. Baik. Contoh kena ingat. Solat air raya berbeza dengan solat Jumaat. Air raya, kita solat dulu baru khutbah. Sudah solat, tak mau khutbah. Sah solat kita. Tapi kurang afdal lah. Kan? Ana kata, Abu Ana kata, afallahu anhu wa an walidayhi. Elok tuan-tuan ambil teks khutbah yang disiarkan oleh majlis-majlis agama ni, kemudian kita tambah pula. Ini peluang. Fursah kita nak cakap secara rasmi di hadapan keluarga kita. Contohnya isteri kita ni baik orangnya, Masya Allah, tabarakallah. Solat jaga. Bak makan minum A+. Maknanya sedap dia masak. Tapi bak aurat down plus. Tak apa nak kemah. Keluar rumah lengah sekerak ni, nampak habis pakai lengah. Nah. Kain tu dua apa kecil-kecil lah. Tak cukup sahih baju. Ini fursah. Suami nak tegur secara rasmi dalam khutbah. Masya Allah. Tuan-tuan ambil teks khutbah jabat agama, tulis. Isteri dan anak-anak sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita berpakaian patuh syariah. Tegur. Bini tak marah sebab khutbah. Jangan tunjuklah khutbah yang kita modify itu, kita ingat, ni jakim punya ni. Ya, mana boleh. Dan setelah dia khutbah dikeluar oleh pejabat agama negeri dah ni. Tegur. Di kalangan siapa dia kita kata? Contohnya adik-beradik kita sendiri. Banyak tak menghormati ayah. Sebut sikit. Di saat kita berhari raya, alhamdulillah, ibu bapa kita ada bersama. Allah Ta'ala berilah kepada mereka kesihatan, kekuatan, keimanan yang itu mati dengan husnul khatimah. Tanggungjawab kita. Contohnya abang baca khutbah, adik-adik dengar. Tanggungjawab kita menghormati dua ibu bapa. Hormatlah selagi mereka masih ada. Kalau sudah tidak ada, kita sebut cara tepat tu. Hari ini kita berhari raya. Dua ibu bapa kita sedang berada dalam kubur. Marilah kita doakan mereka. Minta dengan Allah SWT supaya Allah Ta'ala jadikan kubur mereka raudatan min riyadil jannah. So, peluang para jemaah sekalian. Fursah untuk kita bagi nasihat secara rasmi kepada keluarga kita. Kenapa tak nak buat? Dia kata ustaz khutbah. Apa payah khutbahnya? Mari saya ajar. Dia khutbah macam Jumaat juga, cuma beza dianya khutbah selepas solat.
Ingat, jangan siapa dia khutbah dulu tu hari Jumaat. Betul kata tepat kita. Khutbah lepas salat, mana sunat disampaikan 2 khutbah selepas selesai solat sunat hari raya. Jika disampaikan solat sebelum khutbah sebelum solat, maka tidak diambil kira. Cuma beza sikit lah. Kalau hari Jumaat dia tak ada, dia naik tu kita tak assalamualaikum Allah, kemudian kita duduk kan. Khutbah raya ni kalau nak duduk dulu. Contohnya kita letih, duduk. Ya, tak. Lepas tu kita bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk. Tak ada azan. Tidak ada azan pada hari raya. Kita teruskan. Kita takbir 9 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita buat kira 9 kali untuk khutbah yang pertama. Kemudian 7 kali khutbah yang kedua. Tak khutbah sudah ada. Tuan-tuan praktis je. Belajar betul-betul bagaimana cara nak buat. Dan jangan lupa modify. Maksud modify itu, sesuaikan isi kandungan khutbah itu dengan isu yang berada di rumah kita. Masya Allah, tabarakallah. Isu suami tak dengar kata pun kena sebut juga. Isu suami malah pun sebut juga dah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini mari sama-sama kita bertekad, berazam untuk meninggalkan tabiat buruk selama ini yang kita buat. Iaitulah merokok. Sedap gitu. Kebetulan dia sendiri pun isap rokok juga. Adik-adik isap rokok, ayah dia isap rokok, kena berlaku gitu. Jadi molek. Bila selesai, khutbah yang kedua kita duduk, kemudian kita bangun balik. Tungkat penting ke tidak? Tak ada tungkat pun tak ada masalah. Nah, ni orang lewat kata gambar penjual tungkat hari ni sudah laku di kedara. Pergi jual tungkat untuk khutbah. Tungkat apanya? Pergi cari batal nyapu cabut satu. Allah pacak ni boleh je, kan? Kalau tak ada tungkat sah, tidak jadi masalah. Masya Allah. Tak baca pun sah. Elok. Saya sangat menggalakkan supaya imam-imam di rumah berkhutbah. Sebab apa? Peluang. Kita nak menyampaikan maklumat kepada isteri kita, kepada keluarga kita secara rasmi melalui sebagai khatib yang telah dilantik oleh Allah Azza Jalla pada kita pada tahun ini. Masya Allah, tabarakallah. Hari lain kita agak terimam yang bercakap. Masya Allah, tabarakallah. Sesalah kita apabila selesai khutbah, kita pun balik. Habis dah.